Assalamualaikum, selamat pagi Malaysia, salam sejahtera Asia. Bertemu kembali bersama dengan saya Ghazali. Kalau semalam bersama dengan Cantik dan Jonathan Ding. Hari ini bersama dengan saya Gaz dan Cantik. Hari ini hari Sabtu, 13 Mac 2021, 29 Rejab 1442 Hijriah. Selamat berhujung minggu. Saya kira masyarakat Malaysia pada hari ini Cantik tak ada lagi dah stigma mengatakan bahawa hujung minggu itu bangun lambat. Tak, mereka selalu ambil peluang. Makin nak sampai hujung minggu, makin tu nak bangun awal. Sebab nak ambil peluang, selain nak menyaksikan sejahtera Asia, mereka juga nak melakukan aktiviti riadah dan sebagainya, kan? Betul. Apa khabar Cantik? Sihat. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Seri hari ini. Kalau dipakai baju hitam tadi, kita pakai juga baju hitam. Baru sedondon kan? Okey, apa khabar anda di rumah? Kami juga harapkan sentiasa dalam keadaan yang baik, sihat, sentiasa dalam keadaan yang positif. Dan kepada anda yang tengah bersarapan tu, silakan bersarapan, ambil gambar, hashtagkan sejahtera Asia. Okey Cantik, hari ini apa topik yang akan kita bawakan? Okey, topik kita pada hari ini adalah mengenai mi Jawa Rabak. Wow, mi Jawa sedapnya. Ya, dan kita hari ini ada slot pendidikan bersama Cikgu Azila. Yes, peluangnya pada hari ini tak ada sekolah kan? Tak ada Cuti, sekolah. Sabtu, Ahad, off day kata orang. Jadi manfaatkan pagi ini kepada anak-anak yang mungkin sedang manja-manja tidur bangun terkejutkan sebab sebentar saja lagi kita akan bersama dengan tutor sejahtera Asia Cikgu Azila. Agak-agaknya matrik apa lagi nak diceritakan kali ini kan? Tapi dia dengar sifir 9 lagi kot. Sifir 9 lagi Kot lah. Cikgu Azila tukar lagi sifir lain. Tak adalah. Mungkin banyak lagi trik. Sebab sifir 9 ni kita belajar asas dulu. Lepas tu diaplikasikan untuk soalan-soalan yang lebih kompleks. Sebab sekarang ni banyak soalan kehebat. Soalan kehebat tu maksudnya problem solving question. Yang asas selalunya dah dikuasai oleh golongan pelajar. Apabila sampai ke soalan kehebat, problem solving question, tang tu lah yang diorang ni ketegak. Kata orang Penang lah, orang Kedah ketegak. Kata orang Sarawak, bengkeng kata orang. Sebab susah sebenarnya nak aplikasikan dalam soalan-soalan kehebat. Tapi sebab kita ada Cikgu Azila. Mula-mulanya ajar basic, sifir 9. Selepas itu macam mana nak mengaplikasikannya dalam bentuk soalan-soalan yang kompleks ataupun problem solving question. Okey, sebelum kita bawakan kepada anda topik-topik yang menarik pada pagi Sabtu ini, apa kata kita mulakan dengan perkembangan semasa dulu dan Cantik akan mulakan dengan perkembangan COVID-19 di Malaysia. Ya, di Malaysia. Okay, thank you guys. Okey, saya akan mulakan perincian COVID-19 di Malaysia. Sebanyak 1,575 jangkitan baru dilaporkan semalam dan menjadikan jumlah keseluruhan meningkat ke 320,939 kes. Sementara itu, kes aktif yang keboleh jangkitan COVID-19 kini pula sebanyak 17,074 kes dan berhubung dengan penularan jangkitan COVID-19 mengikut negeri pula. Selangor mencatatkan Berapa? Selangor mencatatkan tak makan mi Jawa ni sekejap lagi tak makan. 741 kes dan diikuti Sarawak 173 kes dan Johor 135 kes. Dan selain daripada itu terdapat 3 kes kematian baharu akibat COVID-19 dilaporkan menjadikan jumlah kematian dalam negara adalah sebanyak 1,203 kes dan takziah dari kami ucapkan dan juga jumlah pesakit COVID-19 yang sembuh direkodkan dalam tempoh 24 jam ialah sebanyak 2,042 yang menjadikan jumlah kumulatif kes sembuh kini sebanyak 302,662. Dan untuk perkembangan COVID-19 di Sarawak mungkin Gas boleh kongsikan? Baik, dengan cerita 2,000 lebih kes sembuh. Alhamdulillah. Itu satu perkembangan yang positif. Terus amalkan, orang kata amalan kendiri. Tingkatkan bilangan sembuh, kurangkan kes baharu COVID-19. Okey, untuk perkembangan COVID-19 di Sarawak Cantik, masih lagi bukan dalam lingkungan angka yang selesa sebenarnya. Sebab Sarawak merekodkan 173 kes baharu COVID-19 malam dan ini menjadikan jumlah kumulatif kes di Sarawak meningkat kepada 12,051 kes setakat ini. Dalam pada itu, 3 lagi kluster baru diisytiharkan di Sarawak iaitu kluster Jalan Main Bazar di daerah Sri Aman, kluster Buluh Pasir di daerah Meradong dan kluster Sena di daerah Miri. Justru ini menjadikan terdapat 28 kluster yang masih aktif di Sarawak setakat ini. Juga setakat semalam, ini perkembangan yang baik saya kira di mana Sarawak mencatatkan kes pulih yang lebih tinggi berbanding kes baharu COVID-19.
bukan untuk sehari tetapi untuk 2 hari berturut-turut. Jadi teruskan usaha ini, sama-sama kita tingkatkan macam saya katakan tadi bilangan kes pulih ini supaya sentiasa mengatasi bilangan kes baharu COVID-19. Untuk pengetahuan penonton di rumah dan untuk pengetahuan cantik, hari ini sebenarnya genap setahun sejak kes pertama COVID-19 dikesan di Sarawak. Jadi di sebalik nombor dan angka yang kita tertunggu-tunggu untuk tahu pada setiap hari, pandemik COVID-19 juga kita perlu untuk lihat dari sisi yang lebih positif, yang mana ia telah mengajar kita macam-macam, menghargai masa bersama keluarga, tingkatkan amalan kebersihan, mempamerkan semangat kerjasama masyarakat Malaysia, ada yang derma PPE, ada yang derma makanan, bantuan daripada pihak kerajaan seperti BKSS, Prihatin dan sebagainya. Jadi ini yang kita katakan sebagai bless in disguise. Baik, itu mengenai perkembangan COVID-19 di Sarawak. Perincian yang seterusnya adalah mengenai PKPB di Sarawak dilanjutkan. Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Sarawak dilanjutkan selama 14 hari lagi bermula 16 Mac sehingga 29 Mac ini. Pengerusi JPBNS Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata, keputusan ini dibuat susulan JPBNS telah menilai keadaan kes positif di Sarawak yang masih tinggi ketika ini. Setelah genap setahun semenjak kes pertama COVID-19 dikesan di Sarawak, saya kira wajar sebenarnya untuk kita mengucapkan syabas kepada petugas barisan hadapan, agensi yang terlibat termasuk semua penduduk Sarawak yang telah memberikan kerjasama dan komitmen dalam usaha mengekang penularan COVID-19 di negeri ini. Tapi pada masa yang sama, janganlah kita leka, terus budayakan norma baharu, sama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Macam biasa kita nak pesan kepada mereka di rumah cantik, amalkan 3W, wash, warn dan wear, dan elakkan 3C, crowded places, confined spaces dan close conversation. Okey, itu perkembangan COVID-19 di Sarawak. Mungkin perincian daripada seterusnya daripada Cantik ada? Ada perincian berita seterusnya mengenai peruntukan 38 juta bantuan pakaian sekolah murid orang asli oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB menerusi Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKOA bermula tahun ini sehingga 2023. Dan Timbalan Menteri 1 KPLB Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad berkata sehingga kini sebanyak 7,494 set bantuan persekolahan sudah disampaikan oleh JAKOA di seluruh negara. Beliau juga berkata selain daripada bantuan pakaian sekolah, KPLB juga menyediakan bantuan seperti bantuan wang saku dan lain-lain lah, Gas, untuk memastikan masyarakat orang asli mendapat pendidikan yang sempurna. Dan melalui inisiatif itu, kita berharap agar masyarakat orang asli tidak ketinggalan dalam pendidikan dan dapat melahirkan generasi baharu yang bakal menjadi pemimpin dan penyumbang. Betul. Rapatkan lagi jurang antara bandar dan luar bandar. Kita tidak mahu ada yang tercicir. Lebih-lebih lagi pada musim pandemik ini dan melihat kepada skop pendidikan, kita nak juga mereka daripada kalangan orang asli ini diberi perhatian dan pada masa yang sama cemerlang seperti pelajar-pelajar di bandar. Baik, itu adalah perkembangan yang kita bawakan pada pagi ini. Dah breakfast pagi tadi? Dah. Betul ke? Breakfast apa pagi tadi? Roti telur. Roti telur. Lepas ini kita breakfast berat lagi. Sedap. Makanan popular di Sarawak, mi Jawa. Dan lebih popular, ada satu tempat makan yang sangat best. Kalau nak makan mi Jawa rabak kata orang. Selepas ini, semuanya dalam Sejahtera Asia. Jangan ke mana-mana. Mi Jawa. Kembali lagi dalam Sejahtera Asia. Jangan terlepaskan peluang sebab mungkin hari ini kita boleh share kepada anda semua apa secret recipe untuk buat mi Jawa sedap. Jadi kita tahu Cantik, mi Jawa Rabak adalah sebuah kedai mi Jawa yang agak terkenal di Kuching sejak ia mula dibuka pada tahun 1964 sehingga kini. Sekarang adalah generasi yang ketiga yang mengendalikan dan meneruskan warisan mi Jawa ini. Jadi bersama dengan kita pada hari ini adalah pengusahanya sendiri, generasi ketiga tu, iaitu Encik Mira Iznawan bin Mohamed. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang. Warahmatullahi. Ya. Macam mana hari ni? Kedai buka kan hari ni? Buka. Hari Isnin je tutup kan? Isnin je tutup. Sempat kita prepare apa semua pagi Tek? Alhamdulillah. Siapa handle di kedai? Ada staff di kedai yang handle semua.
Kita nak tahu tak Alhamdulillah. cantik. Bila orang berkedai tu, kita heran. Mesti si Datuk orang kata penat ya, mesti lah Memang luar extra biasa lah, lah. Oh, extra. Jadi kita yang menyediakan kedai yang ada breakfast tu, agak-agaknya lah kita bangun pukul berapa? Nak nyiap everything tu. Selalu dalam around pukul 4 macam ya. 4 pagi. Dia mula sambal, mula kuah apa semua. Cantik bangun pukul berapa? Pergi tidur lah, Mia. Apa ini? Tidur pukul 4 dah. Saya pagi pukul 4 pagi saya dah bangun dah solat tahajud. Ai. Alhamdulillah. Okey, Encik Mira, sebelum tu Ya. kita nak tahu dari mana sebenarnya datang nama Rabak ini. Boleh diceritakan? Okey, sebenarnya Rabak ni adalah mak saya. Mak kami lah. So generasi yang kedua untuk menjawab. Sebelum tu menjawab tu nya adalah asal daripada nenek kami lah. Nenek kami yang mulakan menjawab tu. Saya nama orang tua saya adalah Pak Noh. Pak Noh. Namanya Pak Noh. Nama full name mak kita apa? Rabayah Pak I. Rabak ya? Ya, Rabayah Rabayah Pak I. Pak I. Nickname Rabak. Rabak, Jadilah Oh, patutlah Mi Mi Jawa Jawa Rabak. Rabak. Sebelum tu disebut Minoh. Minoh. Mungkin Minoh. lebih terkenal dengan nama Minoh di Memberza sama saya. Start tahun 64. Oh. Yes. Oh, duhai. So, boleh sih kita kongsikan macam ni perniagaan mi tok bermula? Bermulanya dari sialah dari waterfront lah masa saya. Oh, dari waterfront. Waterfront lah nenek kami yang mulakan dulu lah perniagaan tu. Yes. Daripada nenek kita lah. Daripada nenek. Mula-mula memang dah start di Jalan Membaza. Ya, betul. Sambutan masa ya nak. Masa lama-lama dulu macam dicerita oleh nenek kita macam ni sambutan terhadap Mi Jawa masa ya. Masa pun kami pun belum lahir lagi masa. So dapat info daripada nenek dah mungkin kami lah yang datang breakfast di sial lah. Benar Mi Jawa nak. Mi Jawa tak benar ke orang ada dari Jawa sebenarnya? Actually, ada macam kata ni, orang campur-campur elemen-elemen Indonesia kan macam ni? So kami dapat info juga daripada orang lah Madah. Okey. Asal Mi Jawa tu sebenarnya orang Jawa yang memperkenalkan Mi Jawa tu. Di Kuching, di Sarawak lah. Ya, sebabnya namanya lekat pada Mi Jawa. Okey, jadi hari ini untuk pengetahuan penonton, kedai Mi Jawa Rabak pada hari ini, hari Sabtu, beroperasi macam biasa macam jam 2 hingga jam 2 petang. 7.30 sampai 12.30. 12.30 saja. 12.30. Maksudnya lepas tu sempat lagi lah. Isnin Ahad. Isnin Ahad. Selasa Ahad, Isnin tutup. Isnin tutup. Isnin tutup, yes. Isnin tutup, Selasa sampai Ahad 7 pagi. 7 pagi sampai 12 tengah hari. ya. Maksudnya lepas tu cantik, kita Boleh sempat lah. lah. Boleh. Boleh on. Okey. Sempat dah? Boleh sempat. Kami kita semua pergi di siang. Boleh, Okey? boleh. Okey, Encik Mira. Dulu nak memang sudah bermula dengan Mi Jawa ataupun menjual sate terlebih dahulu? Bersama dengan Mi Jawa generasi yang dulu. pertama. Mi Jawa dulu. So, Mi Jawa, Bila jual sate ya? sate, mak kami sebenarnya yang jual sate sebenarnya. Mak abang kami yang jual sate sebenarnya. So, yang bestnya Mi Jawa tu, ada Mi Jawa dimakan dengan sate. Dia yang paling istimewa dalam Jawa kami orang lah. Itu nak mudah apa? Walaupun namanya cantik, ya, walaupunnya mulus dia tu, bila makannya lah nombor 1. Boleh datang makan. Tidak masalah. Tapi benarlah cantik. Mi Jawa tu selalu sinonimnya dengan sate. Yeah. Jadi kepada anda yang mungkin nak datang ke Kuching ataupun datang ke Sarawak ni, kalau nak rasa Mi Jawa, boleh cuba makan dengan sate. Yes. Confirm nak lagi. Ya, Betul. Mula-mula dahulu semasa generasi nenek kepada Encik Mira, Encik Mira pernah mengatakan bahawa Mi Jawa ini antara pertama diperkenalkan oleh generasi nenek Encik Mira. Boleh diceritakan? Betul. Yang asalnya yang saya tahulah. Okey. Mulanya dari nenek kami lah, dari mula dulu. Yang kami ceritakan tadi lah. So kami generasi yang ketiga mula Mi Jawa tu lah. Daripada nenek mak kami, so kami. Jadi maksudnya Mi Jawa di Sarawak tu yang kita makan almost setiap pagi, mungkin diperkenalkan oleh nenek kita lah.
Dalam Ya. arti kata lainnya teh. Ya kami si pasti. Tapi nya antara yang pertama. Yes, antara yang pertama ya, yang lah. pertama. 1964 Bagas. Oh, Lama dah ya. lama dah. Yes, lama. Kami pun belum lahir. Betul. 1963 pembentukan Malaysia. Yes. 1964 terus ada Mi Jawa. 75 tahun. Nak amat rakyat Malaysia when it comes to makanan, apabila menyentuh saja mengenai makanan, selain benda sedap, tapi itu adalah elemen Ya. perpaduan kita. Betul. Encik Mira memang minat perniagaan FEB ni ataupun mungkin ada lagi perniagaan-perniagaan lainnya diceburi? Berapa satu belum lah. So Mi Jawa je lah kami. Mi Jawa je? Mi Jawa dulu. Special yang cantik. Di kedai Mi Jawanya, nasi nyual apa? Nasi goreng si ada, tidak ada nasi goreng. Mi goreng tidak ada, ayam goreng tidak ada. Cuma ada Mi Jawa, Jawa. dan Sate. Yes. Tapi kalau kita lihat dari segi keuntungan, rugi rasanya mesti jual makanan lain. Mungkin pengunjung akan rasa macam nya nak makan lain tapi seedar. Tapi syekdah. Mungkin dari segi keuntungan kita ada jual makanan lain lebih menguntungkan. Tapi kena kita spesifik pilih hanya menghidangkan Mi Jawa. Mesti dengan special. sate. Yalah kami rasa Mi Jawa tu specialnya Mi Jawa kami orang lah. Mungkin dah lama orang kenal. Dan kami rasa better kami state Mi Jawa je lah. Untuk Mi Jawa je lah. Belum ada terfikir lah untuk nama lah. Boleh kita sharekan sikit je apa pun tekstur Mi Ui, Jawa yang sampai tekstur. orang macam sampai orang macam nak famous halus ke pekat ke ataupun ada rasa yang pun kuah, gravy sikit. yeah. Gravy untuk Mi Jawa kami orang untuknya rasanya lebih kari, mau kari, ada sikit udang kering lah. Hanya si macam Mi Jawa lain ada yang manis nak. So kami orang pun ada macam Rasa udang keringnya lah. rasa macam Sebab Encik Rasa nyaman Mira lah. ada cerita kita. Ada orang minat Mi Jawa tu ada unah-unah manis. Ada yang makan keribang. Tapi Betul. dengar cerita Mi Jawa rabaknya si makan keribang. Yes, betul. Mun nak korek sikit apa resepi rahsia nak mula Mi Jawa nyaman. Jangan ke mana-mana selepas ini dalam Sejahtera Asia. Kembali lagi dalam Sejahtera Asia. Saya dan Cantik lapar sangat hari ini. Dah lama sebenarnya kita tak cuba Mi Jawa. Especially Mi Jawa yang sangat popular di Sarawak iaitu Mi Jawa Rabak. Berlokasi di Taman Sukma. Ya, di Taman Sukma. Okey, Encik Mira, kau boleh dikongsikan perbezaan Mi Jawa Rabak dengan Mi Jawa di restoran ataupun kedai-kedai makan yang lain. Kalau bukan dari segi resepinya, mungkin dari segi rasanya perbezaannya macam mana? Perbezaannya yang ketara sekali adalah dia punya manis lah. Itu. Walaupun tak menggunakan keribang tapi tetap manis. Tak manis. Macam mana tu? Sebab di Jawa Rabak ni dia banyak kita masih menggunakan resepi yang turun-temurun lah. Macam kita gunakan kari. Itu yang dia punya main dia punya itulah. And kari yang pun untuk Mi Jawa Rabak, silakan. Encik Mira nak kongsikan tips. Nak buat Mi Jawa sedap ni kena guna kari macam mana tu? Kari selalunya kita gunakan kari hidup.
Kari hidup. Kari hidup. Kita beli di pasar lah. Tapi ni dah kari yang mati nak. Kari hidup kita dapatkan Okay, yang, kita nak yang tanya fresh lah. Golongan perempuan golongan wanita yang selalu di dapur ni, kita nak test cantik. Cantik tahu beza kari hidup dan kari mati? Jelaskan. Tapi to be honest, Okey. Macam mana nak jadi suri rumah ni? sebab selalunya beli dekat pasar dalam paket. Tapi Yes. mungkin kari hidup mungkin yang dalam Mungkin di dalam benda yang tinggi yang dia ambil sikit-sikit. yang pakai timbang. pakai timbang. Selalu di industri tu. Ya, betul. Masa dicekur. Dicekur. Habis kita Encik Mira, habis ajak siaran langsung tu, kami dah macik-macik di luar dia. Aduh. Berkerumun pergi ke industri semata-mata nak cari kari hidup. Nak maulah mi Jawa nyaman. Tapi siapa challenge mi Jawa rabak lah. Okey, Encik Mira, kalau kita lihat dalam situasi pandemik COVID-19 ini, ada cabaran yang dilalui oleh pengusaha-pengusaha, terutamanya kedai-kedai makan macam ni. Jadi bagi Encik Mira sendiri, apa antara cabaran yang dilalui kalau boleh dikongsikan? Okey, cabarannya rasanya sama juga apa kita maklum nak. Banyak kedai-kedai pun tutup masa PKP. So, apa yang kami pula adalah kami ada mula open order juga lah. Masa PKP kedai tutup kami mula open order. Pola COD juga Ya, lah. mula COD. No, COD kami semula. Kami semula open order. Ambil di rumah aja lah. Self pick up lah. Self pick up. Yes, kami mula macam ni. Seminggu 3 kali kita mula. Itulah Ya, enggaklah. dalam perniagaan dalam entrepreneurship ni, we have to be smart. If we can face and survive during this pandemic, maksudnya we can survive in any challenge in the Ya, future. betul. Dan itu ditunjukkan oleh pengusaha mi Jawa Rabak ini sendiri, macam-macam alternatif yang mereka guna pakai untuk terus survive dalam suasana pandemik Ya, ini. betul. Dan kita tak tahu dari segi bantuan juga cantik. Ya, dari segi bantuan. Mungkin cabaran ini bagi setengah orang sukar untuk mereka hadapi. Antara cabaran, antara bantuan yang diterima oleh Encik Mira setakat ini. mungkin. Bantuan so far kita sedia lah. Maksudnya bantuan untuk apa yang kita sedia. Jadi kita pula untuk COD je lah. Untuk kita menampung kos-kos kita lah. Mungkin dari segi feedback customer yang datang, especially loyal ataupun regular customer tu. regular customer. Apa antara feedback sidaknya lekat sidak makan mi Jawa kita? Feedbacknya yang kami dapat dengar lah yang mudah. Mi Jawa Rabak tu kita makan di kedai-kedai lain. Mi Jawa lain kita akan siap rasa macam mi Jawa Rabak. Lain no? Yang feedback kami dapat lah. Nyaksikan sama. Kita makan di kedai lain, nyaksikan sama rasa. Tapi nak benar. Once dah makan di mi Jawa Rabak, pasti nak lagi. Yes. Ya. InsyaAllah. Kita mesti sabar nak coba tu. Boleh cantik. Lepas ni Boleh. Lepas Okey, ni. kita nak ada sate ayam dan daging, boleh? Ya, boleh. Okey, on. Di mana? Okey, setakat tu berapa ringgit cawangan dah kita ada? Cawangan kami Di Sukma? di Sukma sikit, di Jalan Istana sikit. Oh, ada. Jalan Astana dekat area Kafe Selera Mama. Kafe Selera Mama. Berdepan dengan Berdekatan dengan klinik 24 jam kah dekat sebelah. Oh, dekat seberang seberang masjid. Mams Laksa. No, masjid sebelah masjid perumahan. Okey, opposite dekat dengan belakang, klinik. ya. Dekat dengan klinik ibu kota. Ya pun sama aja di buka. Jalan Astana Buka 7.30 sampai 12. Berdekatan dengan sekolah Sungai Bedil. Sekolah Sungai Bedil, sekolah Cik Boyong. Cik Sungai Bedil Boyong. di sekolah. Yes. Jadi Jadi jalan. Dekat dengan sekolah Cik Boyong. kita orang ada sikit stall aja bukan cawangan. Sekejap, di situ memang tempat ataupun hotspot untuk Yes. orang kucing bersarapan. Betul. Pesisir pun memang ramai. Di situ ada laksa Sarawak, ada mi kolok sate, semua mi dalam. kolok, mi Jawa Rabak pun ada. Okey, secara general lah mungkin boleh di-sharekan resepi okay, perbezaan antara mi Jawa dengan mi kari. Sebab kalau di Semenanjung famous atau popular dengan makanan mi kari. Kalau di Sarawak mi Jawa. Apa perbezaannya Encik Mira? Rasanya lain juga lah, samanya pun. Kuahnya pun kami rasa sama. So mi kari tu ada macam mi kari yang lebih cair sikitnya pun. Macam Jawa tu macam Lagi pekat. lebih pekat. Cara hidangan pun sama. Kita pakai plate, dia pakai mangkok. Betul? Ya bezanya. Baru hari tu, bila Cik Mira terangkan kepada kita, baru kita tahu salah satu perbezaan ketara yang kita tak perasan adalah mi Jawa ini menggunakan pinggan. Pinggan. Yes, Tapi menggunakan pinggan. mi rebus ataupun mi kari menggunakan Mangkuk. Itu yang perbezaan. Itu membezakannya. Membezakan. Okey. Gas. Cantik berperasan tau. Ni pakaian Cik Mira. Dia pakai baju mi Jawa Rabak. Ini adalah
wajah mak. Oh, wajah ibu. Ibu saya. Yes. I see. Jadi baju ini ada dijual ataupun tidak? Tidak. Ini adalah wajah ibu kepada Encik Mira. Ya, ini adalah. Dan Encik Mira menyambung legasi perniagaan ibu kepada Encik Mira ini. Kalau boleh disampaikan pesanan kepada ibu yang mungkin menonton juga kita pada hari ini. Sekarang ni. Apa mungkin kata-kata Encik Mira kepada beliau melihat kepada perniagaan yang semakin berkembang dari hari ke hari? Yalah, itulah Muhammadah. Nasihatnya lah kami orang, teruskanlah perniagaan untuk padanya. Jangan ditinggal lah. So itulah punca rezeki kami orang dari kecil sampai kena itu lah. Itu antara pesanan yang dipesan oleh Ibu Encik Mira, ya, Mi Jawa Rabak. Kalau tak ada beliau, tak adalah nama Rabak tu betul. dalam nama Mi Jawa Rabak ini. Sebab kalau kita lihat pencapaian yang dikecapi oleh Mi Jawa Rabak ini bukan sahaja pelanggannya daripada Malaysia, Cantik. Dengan cerita ada juga daripada luar negara. Yes, sampai buat betul. syuting dan penggambaran di kedai makan Mi Di kedai Jawa Rabak makan. ni. Dengan negara pandai saya dari Taiwan ke? Dari Thailand di sini? Thailand. Thailand. Boleh ceritakan mas saya. Siapa yang datang? Kami setidaknya. Si faham kami, nya pun just yang Bahasa Kang yang pun Tungkar. macam pelik. yalah. Oh. Memang banyaklah TV yang shoot kami. Oh. Majalah pun banyak juga lah yang datang. Sidak nasib kita asyik ngidang tom biam dengan cakap nyau. Ayo. Okey. Kalau orang Thailand dah sampai ke Mi Jawa Rabak ni, Cantik saya dah cuba. Dah cuba. Cantik harus pergi. Okey, hari ni. Cantik Hari ni harus mesti pergi. Mesti pergi. Okey, mungkin seterusnya kita nak tahu juga antara orang kata kenangan Yes, bersama kenangan. dengan adik-beradik menjalankan perniagaan keluarga ini, apa antara susah payah yang nak dikongsikan bersama dengan penonton. Sebab kadang-kadang bila kita berniaga dengan keluarga ada masanya kita tidak bersependapat, tetapi tujuannya adalah untuk orang kata memajukan lagi perniagaan Betul. tersebut. Jadi apa Ada cabaran? manis dan pahit. Ada manis dan pahitnya, cabaran yang dilalui oleh Encik Mira. Cabaran buat mula tu kami rasa saya dah gila lah. Pasal kita pun dah mula di rumah. Dulu mula di kedai mungkin ada masalah transportation apa semua nak. Kita pasang gembak barang kita keluar. Dan di rumah macam lagi mudah lah. Berbandingan nenek kami dulu lagi struggle. Jauh bang. Jauh. Bayang kita dari kampung Paling Seman, kita nak pergi ke pasar menggembak. Kami tengok nenek kami memang susah lah. Saya dah transport masa saya, dia pakai penambang je masa saya. Yalah, now okey lah kami rasa cabaran. Cik berapa gila macam dulu lah. Dan cabaran juga mungkin cara nak tarik pelanggan datang. Betul. So mungkin antara mereka rasa was-was nak datang masa COVID-19 tu. Tapi macam ni cara kita tarik sidak datang walaupun sidak was-was dalam suasana pandemik COVID-19 tu? Kami macam di kedai kami sentiasa mengutamakan SOP lah. Betul. Untuk yang Itu datang yang penting. kita akan mula. Apa yang kita perlu kita pula lah. SOP macam kedai kami akan mula untuk sanitize kedai. Kita akan sanitize kedai every week ke Kami ataupun every mula weekend? seminggu 2 kali, 3 kali macam mana lah. So bersihkan kami pun peralatan kursi meja semualah. Yang perlu kami pula lah. Untuk 10 tahun akan datang mungkin di mana Encik Mira melihat perniagaan Mi Jawa Rabak ini berada? Mungkin kami rasa mungkin kami akan mula sikit. Tambah lagi cawangan? Tambah InsyaAllah. lagi? Mungkin di kami- Miri, InsyaAllah. Di Dulu di Sibu, Mungkin ataupun di Semenanjung kami Malaysia. kami mula Semenanjung? PES. Pola PES, PES. PES di Jawa. InsyaAllah, mungkin dalam Kuatannya Sibu perancangan. share kita sikit resepi dia nak. Sedahannya share kita PES Mi Jawa Rabak. Maksudnya InsyaAllah. menorong nak jauh dari Semenanjung, dari Pulau Pinang, macam-macam di Pulau Pinang menonton kita sekarang ini, dari Perlis, dari Perak, dari Kelantan. Yang nak rasa mi Jawa Rabak ni. Balik rumah boleh buat Mi Jawa dekat rumah. InsyaAllah. Order sahaja PES, pos laju sampai di rumah. Boleh hidangkan bersama Betul. dengan keluarga. Ya. Terima kasih Encik Mira. Terima kasih, Encik Mira. Bersama dengan kami pada pagi ini. Meriah set pagi ini. Boleh cium bau Mi Jawa dibawakan. Jadi kepada anda di luar sana diharapkan cerita daripada beliau dapat dijadikan inspirasi. Cerita orang kita pun sebenarnya walaupun dalam keadaan pandemik tetapi tetap meriah dan seronok menjalankan perniagaan dalam norma baharu. Betul tak Cantik? Betul. Telah Elio. Dia bunyi gup. Apa? Okay, lepas ni kita pergi breakfast di sana. Tapi sebelum kita breakfast kena dulu belajar matriks baharu. Tak lain tak bukan daripada Tutor Sejahtera Asia Cikgu Cikgu Azila. Azila. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda dalam Sejahtera Sejahtera Asia. Asia.
Belajarlah untuk rendah hati, rendahkan hatimu serendah-rendahnya sehingga tidak ada seorang pun yang boleh merendahkanmu. Jangan lupa untuk saksikan Gaspirasi setiap Rabu jam 9 malam hanya di saluran 122 TVS. Kembali lagi kita bersama Cantik dan Gas dalam Sejahtera Asia. Dan hari ini Gas, kita ada slot istimewa. Betul. Slot pendidikan bersama Cikgu Azila yang akan mengongsikan beberapa trik dalam matematik. Betul. Untuk menyelesaikan masalah. Untuk adik-adik di rumah sekarang kalau tengah menonton, jangan skip, okey? Jangan Sejahtera Asia, jangan skip. Rugi sebab, kan nanti? rugi. Sebab trik yang Cikgu Azila bagi ni. Sebab specialnya dia ajar something yang sangat senang. Sesuatu yang susah, dia boleh tukar persepsi itu menjadi sangat senang. Lepas tu kita boleh aplikasikan dalam soalan penyelesaian masalah ataupun problem solving. Kita nak raikan juga komen mereka di social media daripada Elisha Princess. Nah, ini adik kita. Katanya, selamat pagi Elisha. Terima kasih kerana sudi tengok slot pendidikan di Sejahtera Asia. Okey, apa tunggu lagi? Saya kira kita nak tak nak bazirkan masa. Dengar-dengar dia nak ulang kaji dan perkenalkan trik yang baru. Jangan lepaskan peluang. Terus saja bersama dengan Cikgu Azila. Hai Cikgu, selamat pagi. Hai Cikgu, Selamat pagi. Nampaknya hari ini seorang lagi pelajar baru. Cantik orangnya. Siapa namanya? Cantik. Cantik namanya. Ya Allah. Okey, so tadi saya ada dengar Gas ada sebut perkataan soalan penyelesaian masalah yang kebat. Kan sekarang kan dah banyak. Contohlah soalan saya boleh tunjukkan, tapi yang tu kelak lah. Sekarang kita belajar yang trik-trik dahulu, depan-depan dahulu. Boleh, intro dulu. Dan mungkin cikgu akan mau ulang balik. Yes, kita nak ulang balik. Contoh Gas, kalau soalan macam penyelesaian masalah yang kebat, saya dah pernah kongsi kepada student saya. Contoh, Gas memiliki Gas ada sejumlah duit. Okey. 1/4 daripada duit itu dia gunakan untuk belanja cik cantik. Contoh. Another baki dia pula 20% digunakan untuk belanja Cikgu Azila. Ya Allah, kebatnya. Kebatnya daripada pecahan ke peratus tu ambil. 1/4 daripada baki itu tadi, dah baki kan? Baki itu pula dia guna untuk shopping. Dan dia ada baki lagi duit dia, baki dia tinggal 700. So pada asalnya berapa semua duit Gas? Ya Allah ya Tuhan. Saya boleh susah fikir tu. Kan nampak macam susah. Kalau saya setengah jam tak soalan tu. Kita akan rasa student tahun 4, tahun 5, tahun 6 tak boleh jawab soalan ini. Tapi kalau kita jumpa cara dia, saya dah pernah ajar dah dengan student. Dia cuma lukis, dia lukis segi 4, ini turun ke bawah segi 4 lagi. Ada diagram yang nak dilukis. Saya dah buat soalan yang macam tu dalam 20 soalan dan ada student, saya buat quiz lah. Satu masa saya sebenarnya buat quiz and then ada student dapat 100 markah. Wow. Ramai yang pernah dapat 100 markah. Walaupun soalan kebat macam tu, guna bentuk ilustrasi macam tu, mereka boleh dapat 1 markah. Boleh dapat. Kalau saya beranggapan kita nak guna konsep nisbah. Tapi rupa-rupanya ada cara yang lebih senang. Ada. Yang itu kelak lah. Nanti. Teruskan kesetiaan anda. Banyak-banyak bersabar. Banyak-banyak bersabar. Hari ini cikgu? Hari ini, first kita nak ulang kaji dahulu. Apa yang kita dah belajar dalam 1 minggu ini adalah pada hari Isnin hari tu kan. Gas masa tu. Anak murid ni kita tengok dia ingat lagi ke tidak. Nervousnya. Tak boleh buat rotan Contoh 16 SOP cikgu tak boleh buat rotan. Tak boleh buat rotan. 16 tolak 9 ini kita dah belajar kan. Boleh. Anak murid ingat lagi? Ingat lagi alhamdulillah. Makan kismis malam tadi. Makan kismis. Okey, kalau macam ni 16 tolak 9 dia tak perlu lagi nak pinjam sebelah, sebab kalau pinjam tak selesai masalah. Dia masih juga 16 tolak 9. Tetap kena keluarkan tangan macam apa saya kata hari tu, keluarkan angkat lubang hidung, mata lagi baru cukup 16. So tak perlu, just buat macam ini. 16 tolak 9 ini tambahkan sahaja. Jadi dianya jadi 7. Yang penting dia punya rules dia tadi mestilah
tolak 9. Mesti tolak 9. Iya. Oh, untuk Kalau nombor 9 je lah. 9 Okey. sahaja. Tapi kalau tolak 7, tolak 8 tu ada cara lain lah. Okey. Itu pun nanti. Nanti, ada lagi. Simpan, cikgu. Simpan dulu. Okey. Okey. Dan nombor di atas ini mesti a 2-digit number when the first number is 1. Maksudnya nombor yang pertama itu mesti 1, belas lah. 17, 18, 19. Kalau 17 tolak dengan 9, ini tambahkan sahaja. 8. Pun dapat jawapannya jadi Okey. 8. Dan dia sangat membantu untuk kalau soalan tu dah besar, contohnya soalan yang besar, tak nak 7 lah, ambil senang sikit, 39. Yang macam ni lah dia akan Okey. berguna. Kerana dekat sini 3 tolak 9 tak boleh, kita akan jadikan ini 13, ini akan jadi 3. Yang ni biasalah. So bila 13 tolak 9, yang ni masa ni dia akan berguna. Kerana 1 dan 3 ini kita akan tambah. So kita akan dapat ini 4. 3 tolak 3 dapat sifar. Ini 1. Tengok tu tak ada salah kira, tak ada salah kira. Okey, betul. Okey. Betul. 1 buat 3 tolak 39, jawapannya 104. 104. Tak sampai 30 saat. Yang ini ulang kaji untuk yang pertama hari Kelas itu. yang pertama. Kelas yang pertama. Kelas yang kedua pula hari itu, Yang apa ni kita saya tak belajar? ada, cikgu. Gas tak ada awal. Awalnya madahnya si ada. Okey. Yang ini adalah untuk darab 9. Okey. Kalau darab 9, kalau bagi yang belum hafal sifir 9, dia sangat membantu kerana contoh 5 darab 9. Okey. 5 ini kita have to find the number before 5. Kita Which is mesti 4. cari nombor sebelum 5 iaitu 4. Kemudian the next number adalah 9. Ini tolak yang ini tadi. Jadi 9 tolak 4 5. 5. Tu dapat jawapan. 45 yes. Terus dapat Dapat jawapan. Hafal sifir kan? Kalau 5 darab 9 kan memang 45 kan? Tapi cikgu, masalahnya kalau kita hafal sifir, kadang-kadang careless. Kadang-kadang lupa. Ya. Maksudnya cara ni orang bulatnya tak perlu hafal sifir dah. Guna je sahaja teknik ni, Yes. kurang daripada 30 saat, 6 darab 9 ke 7 darab 9 terus dapat jawapan. Boleh dapat. Jom kita cuba satu nombor lagi. 8 8 8. darab dengan 9. 8 darab 9 dan Nombor nombor before 7. Ya, 7. And then 9 Dua. ini tolak 7 2. Cikgu, saya nak cek dulu kat kalkulator. Betul tak 8 darab 9 Isi puas 72? hatinya, ai. 8 darab 9. Betul lah 72. Betul, 72. Tapi kadang-kadang kan cikgu boleh juga kira sifir 9 gunakan jari kan? Ada menggunakan jari. Yang tu biasa. Yang tu biasa kan kita pun dah belajar masa kita sekolah dahulu, iaitu 9 darab 1, 9 darab 2, 18. Tapi kan cikgu, kalau nombor berbelas darab dengan 9, boleh tak aplikasikan teknik ni? Okey. Kalau teknik ini syaratnya mesti satu digit Single sahaja. digit, Single okey. digit sahaja, dan ini mesti 9 sahaja. Itu sahaja yang ada dia syarat dia. applicable. Okey. Tetapi kalau nak 2 digit number, Okey. 2 digit number, kalau 2 Ada digit syarat lain number, ke? ada lain pula dia punya syarat. Kalau 2 digit number, contoh 28. Yang ini kalau nak guna teknik tadi, dia mestilah darab 99. 2 digit number and 2 digit number. Baru dia boleh kena menggunakan dua lah? Yes, 2 digit number and 2 digit number. Okey. Mesti 2 digit dan 2 digit. Okey. Baru boleh menggunakan cara tadi. Okey. Ingat cara tadi iaitu ini 28, kita cari nombor yang sebelum 28. 27? 27. 27. Okey, tak sama dengan dulu. Okey, 9 tolak dengan 2, kita akan 7. dapat 7. 9 tolak dengan 7, kita akan dapat 2. So jawapannya 2772. Tak perlu tekan kalkulator, Kan? tak perlu buat bentuk lazim. Bentuk lazim yang ni pelajar boleh buat sebab sifir 9 ni boleh dikatakan agak senang lah. Tapi panjanglah masanya. Nak buat 28, 99, 9. Panjang masa tu cikgu, ya Allah. Yang kalau guna tu tadi cepat. Cepat. Tak sampai 45 saat. Oh, kira masa sekali itu 45 saat. Tapi kan cikgu, cara ni boleh pakai nombor 99 je ke boleh pakai nombor lain? 99 sahaja, ini dia punya rules lah. 99 sahaja dan ini mesti 2 digit number. Okey. Baru dia akan boleh menggunakan cara yang semudah ini. Kalau nombor yang lain, yang itu lain session lah kita Ada akan lain bincang. lagi, Ada lagi, banyak. Dia jangan banyak. risau. Ada tricks lagi yang- lain tekniknya. Tricks yang kita tak pernah jumpa sebelum ini. Okey. Yang insya-Allah saya dah explore dah beberapa cara. Memang banyak cara sebenarnya yang sangat-sangat menarik yang belum lagi dikongsikan dengan adik-adik pelajar kita. Pagi ni ramai juga pelajar yang saya dah pesan semalam. Mesti tengok sebab
pagi ni saya ada kelas 10.30 dengan student. Okey. Nanti nak bagi mereka. Ingat tak apa cikgu ajar dalam TV semalam? Pagi tadi. Oh, dah bagi. Cikgu tak ada homework ke untuk mereka yang menonton ni? Ramai. Ada daripada nak buat homework, adik-adik daripada negeri Pahang, Perak, Negeri Sembilan, Sarawak, Sabah. Mereka dah ternanti-nanti nak buat homework ni. Nanti kita usahakanlah untuk lepas buat kita homework. habis kelas hari ni, kita bagi homework kepada kita mereka. bagi homework. Ingat, saya cikgu disiplin. Cikgu disiplin. Jessica John, kaunselor. Awak cikgu apa? Saya cikgu disiplin jugalah. Kau cikgu moral. Pembantu boleh tak? Pembantu boleh lah. Lepas ni kita nak belajar tricks untuk kuasa 2 pula untuk matematik. Jadi jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan anda dalam Sejahtera Asia. Jangan ke mana-mana. Kita dah belajar macam mana nak tambah tolak untuk nombor 9. Darab sudah untuk nombor 9. Sangat number. senang. Daripada 3-5 minit kita boleh jawab daripada kurang 45 saat. Bayangkan. Dan kita nak sambung lagi dengan triks untuk kuasa 2. Kuasa dua. Bobo kuasa? Tak ada. Okey. Gambar tahu putih square. Square. Okey, Square. contoh cikgu. Yang ni kita adalah saya selalu bagi dengan student lah, saya kata dengan dia how to square a number without using a calculator. Okey. Bagaimana nak square kuasa 2 kan nombor tanpa Okey. menggunakan kalkulator. Alright. Kerana nombor yang macam ni besar, mesti guna kalkulator. Betul. Okey, caranya yang ni dia tidaklah sedirect dan sesenang yang tadi. Okey. Dia nak kira pantas sikit. Okey. Dan yang ini sebenarnya boleh dikatakan mesti hafal sifir lah. Okey. Tapi sifir yang senang-senang, 6 darab 6, 7 darab 7, 4 darab 4, macam tu. Okey. Now, kalau 96 kuasa 2, macam mana nak cari? Okey, sebelum itu, takut ada yang tak tahu, adik-adik sekolah rendah kot, kuasa 2 ni apa? Okey, kuasa 2 maksudnya, nombor ini didarab macam ni. Darab 2 kali. Didarabkan dengan diri dia sendiri. Ini yang dimaksudkan dengan kuasa 2. So, kalau 96 kuasa 2, kita nak cari 96 ni, kalau dia nak pergi ke 100, dia perlukan berapa number lagi? 4. 4, Okey. yes. So, kita whole number ini, nombor 4 ini, Okay, whole nombor number 4 ini 4, akan okey. ada 2 function. Function yang pertama adalah untuk tolak 96 ini. Okey. 96 tolak dengan 4 dapat 92. 92. Okey, itu function dia yang pertama. Okey. Function yang kedua pula adalah nombor 4 ini kita akan kuasa 2-kan. Yang ni senang nak dikuasa 2 Jadi sebab 8 dia lah. nombor kecil. Jadi 8 lah. Tidak. 16 kan? 4 darab 4. Sorry, 8. cantik. Cover sikit cantik. Sorry, ingatkan 4. Dia macam apa ni, Ingat type, ada tambah typo sahaja. kan. Okey, kita dah nampak dah siapa yang kena pergi kerja rumah ni cikgu. So ini 4 darab 4. Tak apa, Okey. yang ni 4 darab student pun memang selalu confused. tersilap. Kerana 4 darab 4 dia akan kata 8. Bukan, 4 darab 4 adalah 16. Jadi darab. Yes, jadi cakap salah jawapannya sebab adalah fikirkan tambah. Sorry okey. cikgu. Jawapannya adalah 9,216. Cikgu Azila, maksudnya kita kena tahu berapa lagi nombor nak sampai 100. Yes. Itu yang pertama. Yang kedua, nombor yang nak sampai 100 tu seperti contoh 4, kita kena ingat dia ada 2 function. Yes. senang. Ada 2 function, satu untuk tolak, satu lagi untuk kuasa 2-kan. Okey. Kerana kalau nak kuasa 2 ni terus susah. Yang ni boleh dah dikuasa 2 sebab dia nombor kecil. Contoh Okey. lagi Contoh macam lagi. saya bagi tahu dengan John dan Jessica hari Okey. itu, semakin besar nombor ini dan semakin rapat dia dengan 100 semakin senang. Jangan ingat 93 lebih senang kalau dibandingkan dengan 98. Okey. 98 sebenarnya lebih senang. Okey. Sebab macam mana 98 kuasa 2, maksudnya 98 darab 98. Yang ni nak pergi ke 100, dia perlukan 2. Kan nombornya makin kecil. Okey. Kan? Lagi senang. Lagi senang nak tolak. 98 tolak dengan 2 kita akan dapat 96. Dan 2 ini kita kuasa 2. 2 darab 2. 4. Yang ni betul 4. Betul, 4. So 4 Tak jadi jangan bagi letak kerja rumah, 4 dekat sini ya. Dia Free akan hujung jadi minggu ni. 04. Oh, kena tambah kosong lah. Kena tambah sifar. Okey. Betul. Sebab dia adalah mesti 4 digit number dia punya jawapan. Jangan careless. Jangan 2 kuasa 2 letak 4, jawapan 964. Jangan careless. Kena letak sifar supaya Kena letak jawapannya sifar. jadi 9604. Kalau nombor tu jauh sikit daripada 100, cikgu. Okey, kalau jauh daripada 100 saya ambil 93 for example lah. Okey, 93 kuasa 2, kalau 93 dia nak pergi
ke 100. 7. 7. Okey. Kan susah kan sebenarnya kalau nak 93 tolak dengan 7. Boleh tak? Boleh tak buat tak? 93 tolak dengan 7, 3, 4, 86. Okey, So, 86. ini 86. Yang ni boleh buat student confused juga kalau nombor dia kecil macam ni. And then seterusnya 7 ini nak dikuasa 2 kan? 7, 7, 49. Yes, betul. Wow. 49. Kelas 1 cemerlang. Okey. Baru kelas pertama dah cemerlang dah ni. Okey. So, jawapannya 8,649. Sedikit susah lah daripada nombor 98 dengan 96. Sebab dia dah keluar daripada 9 ni, dia dah masuk ke belakang 8. Itu yang kita kena congak cepat sikit lah. Kalau yang macam ni senang. Okey, tapi kan cikgu boleh tak kalau kita tak pakai 93, kita pakai macam 80 lebih ataupun 70 lebih? Boleh tak cikgu? Aplikasi Boleh, teknik tapi ni. lagilah susah. Lagi susah. Sebab Try contoh cikgu. saya memang untuk student saya memang galakkan guna 90 lebih sahajalah Okey. supaya senang, sebab kita kan nak cari tricks untuk senang. Ya, Okey. betul. Tapi kalau contohnya 88 Okey, 88. saya cuba ni 88 nak pergi ke 100, kadang student pun confused juga, tersalah berikan jawapan. 88 nak pergi ke 12? 100, ya 12. Jadi 88 kena tolak 12, kan lebih besar nombornya kan. Tolak 12 dia akan jadi 76. 76. Wow, Dah lajunya makin dia. cepat dah sekarang. Oi, cepatnya. Cepat dia Jadi, memang budak cepat belajar cikgu. Oh, bagus. Nanti ujung tahun dia dapat anugerah. Okey, yang ni 12 kita nak kuasa 2 kan. 12 darab 12 adalah 144. 144 dia tak macam tadi, dia tak boleh terus letak dekat sini. Nombor dia terlalu besar. Salah. Jadi, Maksudnya okey. Macam mana cikgu? 44 letak dekat sini, 44, 1 naik atas. Okey. Banyak lagi nak dikira, iaitu 1 kena tambah 6. 7744 lah. Iya. 7744 dia punya jawapan. Jadi kan cikgu, maksudnya kalau kita nak aplikasikan teknik yang sangat mudah ni, kita guna direkomendkan untuk guna nombor 90 ke atas lah Iya, yang itu lebih saya kalau recommend lah. kurang daripada tu mungkin cadangan daripada cikgu kita Guna cara biasa lah. Cara biasa Cara saja. biasa. Tapi kalau dah mahir yang ni boleh cuba. Okey. Those yang dia ada kecepatan dalam nak menangkap yang kita ajar tu, lebih cepat dia boleh guna cara ni. Okey, triks yang seterusnya. Okey, seterusnya. Trik saya seterusnya Okey, cikgu. untuk hari yang keempat ini, yang ini sebenarnya yang senang lah, sangat-sangat senang. Saya nak mencadangkan, Cikgu tadi cantik tipu. Dia cepat jawab sebab dia bawa kalkulator kat bawah. Oh, ada ada kalkulator? kalkulator. tak ada kan? Tak ada. Okey, tak ada. Okey. So, soal yang keempat trik Alright. saya nak cadangkan kepada student kalau kita jumpa soalan macam ini, 2000 Okey. tolak dengan 3,000 pula. Jadi negatif Mana cikgu boleh number dia cikgu. negatif tak ada sekolah Pening rendah tak kepala. ada. Belajar sekolah Contohlah rendah ni. 1, 2, 3, 4. Okey. Okey. Empat, kan? Kalau macam ini, student kita dia akan pinjam sini, dan pinjam sini. Okey, saya nak cadangkan sebelum itulah pelajar mesti tahu dahulu. Kalau nombor macam 100, nombor sebelumnya adalah 99. Betul. Kalau nombor seperti 3000, nombor sebelumnya adalah 2999. Yang ini mesti pelajar dah tahu dahululah. Okey. Saya nak beri cadangan kepada pelajar, instead of guna cara pinjam, apa kata kita elakkan budaya meminjam. Elakkan betul. budaya meminjam. Bukan sahaja dari segi kewangan, tapi matematik juga. Kita elakkan budaya meminjam, kita buat satu, iaitu ini kita cari nombor sebelum dia. 1999. Iya, betul. 1999. Mestilah. Sebab kita nak cari the menang anugerah difference. juga nanti. Okey. Dan nombor ini pun kita nak cari apakah nombor sebelumnya. Nombor 1, 2, 3, 3. Yes. Oh, 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 3. okey. Daripada kita tolak yang ni, pinjam apa semua, better buat yang ni. Okey. Dia akan jadi lebih senang. Tolak. Sebab di atas ni memang Dah semua besar. akan jadi nombor besar. Betul. Sebab 9 paling besar kan? Okey. 9 tolak 3 tak perlu 6. pinjam apa dah. Okey. Berapa? 6. 9, 3, 6. Ni 7. Ini tak perlulah. Jadi jawapannya 766. Cikgu, kalau cikgu tak bagi tahu teknik ni, saya rasa semualah termasuk kita berdua lah cantik. Kita akan keep on pinjam daripada kosong jadi 10, potong jadi 9. Rupa-rupanya macam ni sahaja cara dia. Ya, boleh dibuat. Cikgu mungkin begini. contoh yang terakhir untuk teknik ni. Contoh yang supaya bagi terakhir. mereka dekat rumah tu lebih faham lagi, lebih ingat lagi. Okey. Pakai nombor lain lah cikgu. Ya? Pakai nombor lain. Pakai nombor lain saya gunakan nombor contohnya 7,000 lah. Okey. Okey, 7,000 tolak dengan 4,638. Okey, tolak.
Kalau kita nak tolak, of course yang ni perlu pinjam panjang sikit dia punya perjalanan. Jadi yang ini jadi 6999. Dan yang ini pun tolak satu. Nombor 4637. sebelumnya. Iya, 4637. laju. Lajunya kau. Okey. Jadi ini semua 9. Kan senang nak tolak. 9 tolak 7, 2, 9 tolak 3, 6, 9 tolak 6, 3, 6 tolak 4, 2. Senangnya. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Terima kasih, Azila. Cikgu Azila. Sebab ada kongsi Tolak ilmu tambah hari ni. 9, darab 9, kuasa 2, tolak nombor 2000, 3000. Senang sebenarnya. Jadi, terima kasih sekali lagi kami nak ucapkan kepada Cikgu Azila. Thank you, Cikgu Selamat Azila. berhujung minggu. Selamat berhujung Selamat minggu. mengajar lepas Mengajar, ni. ya. Di sana dengan pelajar Cikgu InsyaAllah boleh. Okey, kepada anda di rumah, jangan ke mana-mana. Kita kembali untuk blok yang terakhir. Selepas ini hanya dalam Sejahtera Sejahtera Asia. Asia. Kita tak ada blok yang terakhir, Cikgu. Tak ada blok yang terakhir. Tak ada blok yang tak ada, terakhir. tak ada, Cikgu. Sebab dia orang kata dia orang tak sabar nak makan mi jawa rabak. Okey, saya Cikgu pun nak makan join kita juga. orang? Boleh. Saya ada Okey. juga. Lepas ni cikgu Apa kata? sekali Kita bawa Cikgu Azila sekali. Kita pergi ke mi jawa rabak, tapi ingat walaupun kita keluar bersama dengan rakan-rakan Ingat dan SOP. keluarga, ingat SOP. Jaga ingat jarak norma fizikal. baru. Sebabkan SOP ni tujuannya bukan untuk sengaja diadakan, Ya, betul. tetapi untuk kita meningkatkan kawalan ke diri dan pada masa yang sama aktiviti ekonomi terus berjalan dengan lancar. Baik, itu sahaja untuk Sejahtera Asia pada pagi ini. Kita jumpa lagi untuk masa akan datang esok bersama dengan Wan Alif dan Sasha. Ya. Jadi hanya dalam Sejahtera Asia cantik, daripada inspirasi kami cetuskan Inovasi. Assalamualaikum. Hai.